Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azalina binti Khalil dari Politeknik Tuanku Sultan Ambahiyah akan membentangkan hasil kajian projek kami yang bertajuk penghasilan solar hidrokinetik sebagai sumber bekalan elektrik untuk kegunaan domestik. Dalam era yang serba canggih ini, kehidupan seharian semakin bergantung kepada teknologi seperti telefon pintar, komputer dan internet. Kesemua peralatan ini menggunakan tenaga elektrik dan sudah pasti berlaku peningkatan bil elektrik. Jadi secara tidak langsung, ia juga menyumbang kepada kos sara hidup. Kebanyakan rakyat menggunakan elektrik dengan kadar yang banyak dalam penggunaan komputer, telefon bimbit dan gadget yang lain. Apatah lagi kalau ada yang menggunakan internet sebagai satu langkah perniagaan e-dagang. Ini merupakan satu inisiatif untuk membantu rakyat dalam mengurangkan kos sara hidup. Dalam menempuh arus pemodenan ini, kos sara hidup harian semakin hari semakin meningkat. Alat yang akan dibangunkan ialah solar hidrokinetik, sebuah projek yang diciptakan bagi mengurangkan kos bil elektrik seharian di sesebuah rumah. Solar hidrokinetik ini menggunakan tekanan air untuk menjana elektrik, bermaksud ia akan menggunakan sumber semula jadi, lantas dapat mengurangkan penggunaan fosil dalam penghasilan elektrik. Alat ini menggunakan dua sumber tenaga, jadi penghuni rumah tidak semestinya sentiasa menggunakan air, tetapi cahaya matahari juga menjadi satu inisiatif untuk menjana tenaga elektrik. Solar hidrokinetik beroperasi 24 jam. Ini bermaksud tenaga elektrik sentiasa terhasil sepanjang masa. Bateri yang digunakan bertujuan untuk menyimpan tenaga elektrik yang telah dijanakan dari solar hidrokinetik. Kelebihannya ialah tenaga yang telah dihasilkan itu boleh digunakan pada waktu malam atau sewaktu berlakunya bencana alam. Objektif kajian ini yang pertama adalah menghasilkan solar hidrokinetik. Kedua, mengkaji keberkesanan solar hidrokinetik dengan menggunakan kaedah mengukur arus dan kaedah menguji kebocoran paip. Air merupakan sumber semula jadi yang sangat mudah didapati di mana sahaja dan percuma tambah lagi semasa musim hujan. Oleh sebab itu, air boleh digunakan sebagai sumber alternatif sebagai tenaga hidro. Tenaga tersebut boleh diperbaharui untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan pergerakan air di sebuah empangan ataupun dalam paip. Kegunaan tenaga daripada air untuk menghasilkan tenaga elektrik ini ianya memerlukan suatu alat penjana tenaga elektrik seperti generator. Aliran air yang menggerakkan kipas terbang tersebut akan menghasilkan sebuah tenaga kinetik dan tenaga tersebut akan ke generator untuk menghasilkan tenaga elektrik. Malaysia mempunyai sumber tenaga boleh diperbaharui yang banyak iaitu tenaga solar, angin, biodiesel dan biogas. Solar merupakan sesuatu kuasa ataupun tenaga yang menggunakan sumber cahaya dari matahari. Tenaga solar masih kurang popular di seluruh dunia di mana ianya hanya membekalkan 0.4% daripada tenaga elektrik tetapi penggunaannya semakin meningkat di serata dunia. Kedudukan Malaysia yang strategi iaitu terletak di kawasan Khatulistiwa dan menerima purata jumlah tenaga suria sebanyak 1,400 kWh per meter padu sehingga 1,900 kWh per meter padu di sepanjang tahun dengan tempoh sinaran matahari selama 12 jam. Solar juga sangat sesuai digunakan di Malaysia kerana kedudukan negara ini berdekatan dengan garisan Khatulistiwa. Ini bermakna Malaysia mendapat kadar cahaya matahari yang sangat mencukupi. Malaysia secara purata menerima 4 hingga 6 jam puncak cahaya matahari setiap hari. Apa itu tenaga hidrokinetik? Tenaga hidrokinetik ialah merupakan tenaga komersial yang keempat terbesar di peringkat global selepas minyak, arang batu dan gas. Tenaga alternatif seperti tenaga hidrokinetik ini telah berjaya menjadi satu kepentingan kepada penduduk dunia untuk membekalkan sumber elektrik. Tenaga hidrokinetik juga telah komersial kerana tenaga ini selamat digunakan dan sangat efisien kepada pengguna penghasilan minyak. Kebaikan penggunaan tenaga hidro kepada alam sekitar dan kehidupan ialah tiada penggunaan bahan api, kos operasi rendah, mengawal banjir dan membekalkan sumber air lebih murah berbanding bahan api fosil atau tenaga nuklear.
tidak menyebabkan pembakaran bahan fosil sebagaimana petroleum. Penggunaan bahan fosil yang berlebihan memberi impak sosial dan persekitaran yang serius, termasuklah pencemaran alam sekitar dan pemanasan global. Selain itu, tenaga hidro juga merangsang pertumbuhan sektor perindustrian negara dan teknologi ini boleh dipercayai dan terbukti dari semasa ke semasa. Bahan-bahan yang digunakan adalah seperti pengesan arus, turbine micro voltage regulator, panel solar, LCD, pengesan booster, PCB, pengesan dah laju, wire, Arduino, bateri, casing bateri dan penyambung paip. Berikut adalah penghasilan solar hydrokinetik, pengesan arus, Arduino LCD, microturbine dan DC, setup power, solar panel, booster dan voltage, digula, regulator disambung dan dipatrikan dengan menggunakan timah. Seterusnya, pengesan arus dipatrikan kepada Arduino melalui wire dan daripada Arduino akan disambung ke LCD dengan menggunakan 4 wire dan antaranya adalah positif dan negatif. Driver micro, turbine micro yang bersambung dengan booster dan pengesan arus dan voltan menggunakan 2 wire iaitu positif dan negatif. Selain pengesan arus dan voltan telah dipatrikan, pengesan arus dan voltan tersebut akan disambung ke Arduino dengan menggunakan 3 wire. Seterusnya, booster akan bersambung ke bateri. Langkah seterusnya, bateri yang disambungkan ke LCD adalah berbeza dengan bateri yang digunakan untuk menyimpan tenaga elektrik dari panel solar dan microturbine. Secara ringkasnya, bagi penghasilan solar hydrokinetik, pengesan arus digunakan untuk mengesan pergerakan air di dalam paip. Ianya akan disambung dengan Arduino untuk mendapatkan kadar aliran dalam paip. Turbine micro adalah generator yang akan menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik atau dikenali sebagai alat yang menghasilkan elektrik. Tenaga elektrik yang terhasil daripada pergerakan air tersebut akan disimpan di dalam bateri. Solar hydrokinetik dipasang selepas paip pintu utama di kawasan perumahan. Ia diuji dengan uji kaji kebocoran paip untuk mengetahui kebocoran yang berlaku di dalam paip. Jika berlakunya kebocoran air, paip pemasangan, maka pemasangan semula akan dilakukan semula. Kemudian uji kaji kedua dibuat iaitu uji kaji mengukur arus untuk mengetahui kadar aliran dalam paip dan nilai voltan yang terhasil. Setelah berjaya menghasilkan tenaga elektrik, maka tenaga elektrik tersebut akan disalurkan ke bateri sebagai tempat simpanan elektrik. Tenaga elektrik yang disimpan akan digunakan untuk kegunaan peralatan elektrik di mana menggunakan inverter sebagai output. Bagi mengkaji keberkesanan solar hydrokinetik, uji kaji mengukur arus dijalankan untuk mengetahui bahawa kadar aliran dari paip dapat menghasilkan tenaga elektrik. Ianya juga memerlukan tekanan air yang sederhana atau tinggi untuk mendapat kadar aliran yang cukup untuk menghasilkan tenaga elektrik. Seterusnya, air dari paip utama akan melalui microturbine dan pengesan arus. Maka, untuk mengetahui solar hydrokinetik berjaya ataupun tidak dapat menghasilkan tenaga elektrik, ia akan diuji dengan multimeter digital. Multimeter atau multitester adalah alat untuk menyukat berbagai sukatan yang digabungkan dalam satu alat, di mana ianya haruslah perlu diselaras bagi menyukat mengikut jenis kerja atau sukatan. Antara sukatan bacaan yang boleh disukat ialah menyukat arus elektrik, menyukat voltan dan menyukat rintangan. Kuantiti tersebut diukur dengan menggunakan 3 alat ukur yang berlainan seperti meter watt, meter ampere dan meter ohm. Ujian tahap kebocoran paip dari meter air selepas pemasangan siap solar hydrokinetik di kawasan perumahan dilakukan untuk mengetahui air yang mengalir ke dalam paip meter berfungsi ataupun tidak. Daripada kajian ini, kebocoran daripada paip utama adalah lebih kecil dan jikanya wujud ia akan dapat dikesan dengan mudah. Manakala kebocoran paip adalah tinggi dan sukar untuk dikesan. Terdapat 2 cara untuk menganggarkan tahap kebocoran iaitu secara terus dan secara tidak langsung. Sebelum ujian kebocoran dijalankan serta injap penyambung antara 2 hujung paip yang perlu diuji. Injap pada kedua-dua hujung mestilah ditutup dan air dipasang pada injap yang dahulu. Bacaan yang ditunjukkan pada meter adalah kebocoran bagi paip utama tersebut. Aplikasi yang digunakan untuk mengira data-data yang perlu diambil dalam uji kaji ini ialah Arduino. Arduino digunakan dalam solar hydrokinetik untuk mengukur had laju air, voltage,
dan yang dihasilkan dari jumlah air yang melalui sensor pengesan air. Berikut adalah dapatan kajian analisis data hasil uji kaji pengukuran arus dan kadar aliran purata voltan dari mikroturbin. Didapati voltan paling tinggi adalah pada kadar 54.8 volt pada kadar aliran air sebanyak 3.01 meter padu per second. Seterusnya, dapatan kajian analisis data hasil uji kaji pengukuran arus dan kadar aliran purata voltan dari panel solar. Voltan paling tinggi adalah pada kadar 348.21 volt pada suhu 33 darjah Celsius. Berikut adalah dapatan kajian analisis data kebocoran paip. Data kebocoran paip diambil untuk menguji tidak balas kebocoran pada kelajuan dan tekanan air kerana alat ini akan memanfaatkan kelajuan tekanan air maksima sepanjang masa. Kebocoran ini berlaku kerana pemasangan pada sambungan paip longgar dan tidak mampu menahan tekanan air. Oleh itu, pelbagai cara penyelesaian telah dijalankan dan kebocoran paip sudah tidak berlaku secara kerap sepanjang tempoh uji kaji. Jadual di bawah menunjukkan isi padu air yang bocor ketika uji kaji. Sebanyak 4 percubaan dilakukan. Cubaan pertama, isi padu kebocoran adalah sebanyak 90 ml. Cubaan kedua adalah isi padu sebanyak 30 ml. Ketiga, percubaan yang ketiga, isi padu yang terhasil adalah 10 ml dan keempat, isi padu tiada berlaku kebocoran paip. Seterusnya adalah anggaran jumlah penjimatan tenaga elektrik. Uji kaji ini dijalankan selama 3 bulan. Bil elektrik sepanjang 3 bulan berturut-turut telah diambil dan direkod. Jumlah anggaran penjimatan tenaga pada bulan seterusnya adalah 47.08%. Hal ini menunjukkan bahawa berlakunya pengurangan sebanyak RM28.25 dengan peratusan sebanyak 47.08%. Maka dengan adanya solar hidrokinetik membuktikan berlakunya penjimatan pada bulan seterusnya. Kesimpulannya, uji kaji yang dijalankan berjaya membuktikan bahawa alat inovasi solar hidrokinetik adalah relevan digunakan di Malaysia. Keadaan cuaca di negara Malaysia yang menerima cahaya matahari yang sama sepanjang tahun dan kekerapan penggunaan air dalam kalangan masyarakat dapat menghasilkan tenaga elektrik melalui tenaga kinetik air. Di samping itu juga, solar hidrokinetik dapat mengurangkan beban bil elektrik yang ditanggung masyarakat dan dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga bahan api yang tidak boleh diperbarui atau memanjangkan jangka hayat bahan api fosil. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.